sel kita dewasa. Sepatutnya dia merah. Okey, yang ini saya akan tunjukkan bagaimana teknik rawatan yang digunakan untuk mengambil ibu sel daripada tulang belakang kita atau tulang punggung kita. So, sebelum adanya teknologi Selmac ni, kita boleh ambil menggunakan kaedah ni saja. Assalamualaikum. Ini adalah kaedah yang diambil sebelum kita jumpa teknologi AFA. Inilah yang menjadi satu peninggalan. Hi, my name is Dr. Ross Hauser. I'm Medical Director of Caring Medical and Rehabilitation Services here in Oak Park, Illinois. I've been doing prolotherapy since 1993. Prolotherapy is an injection technique that stimulates the body to repair painful areas. It can be used for almost any chronic musculoskeletal condition. This includes osteoarthritis, degenerative disease, as well as most tendon, ligament, and joint conditions. It's especially useful for any type of ligament injury that causes joint instability. You're about to watch a video of me actually performing a prolotherapy in my office. If you have any questions concerning this procedure or whether prolotherapy can be used for your specific condition or somebody that you know, please visit our website at www.caringmedical.com and feel free to email me. Sometimes folks will come in with significant cartilage defects or severe osteoarthritis. Often people don't want to get total knee replacement, hip replacement, or a fusion operation of the ankle, and they'll ask, can I get stem cell prolotherapy or bone marrow prolotherapy? Here you're watching the iliac crest bone marrow aspiration using easy IO drill. You see the drill here, and you'll tap on the motion in the iliac crest. I'm tapping on the iliac crest. With the drill, I'll drill basically pelvic a few inches, then I'll take the drill off, obviously, and then I'm going to get rid of the trocar here. Now we're just going to start aspirating bone. And what we can do is really draw, as much as we need. And then what we're going to do then is concentrate it down. So we'll take a lot of concentrate it down to the fraction that has the cells or stem cells. These are cells that can change about other cells. So the reason that you might use bone marrow aspiration for prolotherapy is because the person has a medical condition causing their pain with their CSF. So some people don't have any cartilage left, or they don't have any meniscus left. They have severe tendinosis, which means that there isn't a lot of tendon cells to proliferate because the tendons are. So sometimes a arthritic joint can get so arthritic that there's a deficiency of cells, so there isn't anything to proliferate, in regard to normal prolotherapy. So in those situations, we're going to have to use bone marrow aspirin or bone marrow aspirin. In other words, we're going to use the bone marrow cells themselves to provide the growth factors and the cells that we're trying to proliferate inside the joint. So you take gender cells or stem cells, put it into a joint, those cells have the potential to form meniscal cells, labral cells, cartilage cells,
joint lining cells are called synovial cells. The synovial cells make the joint fluid. If the synovial cells make the joint fluid, then obviously the joint. The cartilage cells make cartilage. Sebab itu bila kita ada teknologi yang baru, mengeluarkan tulang sumsum secara semua jadi, kita jangan lepaskan peluang untuk konsum. Supaya kita jangan besok dan nanti kita terpaksa ambil lah. Jangan macam ni. See me here, I'm still drawing off bone marrow, so we're gonna get a lot of progenitor cells or stem cells from this client to inject into one of his joints. And the reason we would do that is because most likely the person had such a significant osteoarthritis that the doctors are now recommending that they get a joint replacement. And I don't know about you, but I don't want my joint replaced unless it's absolutely necessary. So we have about a 90% success rate. People away I mean, obviously we have a certain criteria before we can use this therapy or prolotherapy in a patient, but in regard to bone marrow aspirate concentrate, using it as a prolotherapy. And here we're taking out the drill bit there, and then we'll put pressure on there and put a dressing over it. There you'll see. Akan di-inject di tempat mana anda punya sakit. Here we're just going to inject the barulah ibu saya cuma tidak apa. Mana dia sakit? Contohnya yang sakit ni dia kena lumpuh, dia inject di bahagian badan lumpuh ni, anggota badan dia. Okey. Okey, saya tunjukkan satu video pemain badminton negara kita. Okay. Bagaimana dia menggunakan teknologi ini untuk mempercepatkan proses penyembuhan koyak dia punya ketil untuk main badminton Olimpik. Cuba faham perasaan Razi ini. Dia yang selepas setelah menghilangkan 2012 ekoran kecederaan berlari yang bermula dalam tempoh 33 hari dengan rawatan stem cell. Razi pula mempunyai tempoh 100 hari untuk pulih, namun doktor yang merawat berkata kesnya berbeza dengan Chong Wei. Stem cell itu mungkin satu tempat yang tidak boleh cepat, mungkin yang bukan semua tempat yang boleh recover cepat. Masa saya mungkin contoh yang bagus untuk Frederick. Mungkin dulu saya akan angkat stem cell sendiri. Sekarang mungkin saya sudah ada anak, mungkin masa yang lagi kita ada cepat, dan mungkin saya akan ada menggunakan anak saya 5% sama. Razi selamat menjalani pembedahan bahu pada Selasa dan akan menjalani dengan lebat. Dia akan terlepas dari Sultan Ahmad Shah yang sebagai juara satu, namun tetap berharap. Boleh buka lampu ni. Okey. Okey, saya bukan lima. Siapa yang sampai awal anda dah lihat 3 video. Pertama, video bagaimana profesor menerangkan tentang perlunya cara stem cell bertindak. Kedua, bagaimana stem cell membunuh sel kanser. Ketiga, bagaimana teknologi mengambil stem cell secara paksa. Okey, baru kita nak mula. Alhamdulillah, insyaAllah dia baru mula ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mula, boleh tak semua kita jemput ke depan, ke hadapan? Siapa yang ke depan boleh? Terus depan tu boleh. Saya nak minta semua ke hadapan, terutama kepada rakan kita yang baru, yang baru sampai, yang belum sign up pun ke depan, supaya hari ini Syarul dapat memberi yang terbaik untuk anda. Alright. So, sebelum kita mula, ada beberapa perkara yang selalu kita ingatkan. Pertama, jika anda ada handphone, tolong silentkan. Silentkan. Yang kedua, sepanjang Syarul punya presentasi, jika anda ada soalan, cantik. Nanti selepas sesi nanti boleh kita berjumpa.
Kalau kita selalu nak jawab waktu selalu present nanti, mungkin kita akan sukuk habis. Kerja cantik. Okay. Yang ketiga, Syarul akan buat 2 sesi. Satu sesi tentang produk, tentang produk. Lepas tu Syarul akan take 5. Kalau anda nak ambil barang di HQ di atas pejabat, kerana pejabat akan tutup pada pukul 11. Kalau anda nak buat urusan, nak update ke nak ambil barang, boleh ambil. Take 5. Selepas itu Syarul akan buat sesi untuk marketing plan. Okay. Keseluruhan Syarul punya talk, Syarul akan jumpa sebaik mungkin 1.5 jam. Tapi kalau terlajak pun 2 jam. Tetapi selepas habis produk, jika anda ada urusan apa, anda boleh lah teruskan urusan anda. Tapi kalau anda nak mendengar sesi marketing plan, anda boleh tunggu. Kita akan secepat, kita akan cuba habiskan 10.45. Boleh ya? Boleh? Okey, sebelum tak mula boleh tak Syarul tahu? Terima kasih. Siapa yang ahli yang pertama kali hadir di sini yang belum lagi menjadi keluarga Maxima? 1, 2, 3, 4, 5. Beri tepukan kepada ahli Maxima. Okey. So yang lain tu mungkin dah jadi ahli dan mungkin ingin memberikan ilmu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Nama saya Syahrul Nizam, speaker bagi pihak Maxima. Syarul adalah seperti anda dahulu, sama juga. Syarul join Maxima pada bulan 10 hari bulan 3 2014 tahun lepas. Alhamdulillah, sekarang ni career Syarul adalah hanya menjadi usahawan Simex sepenuh masa. Syarul dah berkecimpung dalam perniagaan ini setahun 6 bulan. Suami isteri sepenuh masa. Alright. So hari ini Syarul ingin berkongsi kepada anda kenapa Maxima, dan kenapa produk ini menjadi pilihan Syarul, dan kenapa hari ini Syarul berkongsi kepada anda. Okay, boleh tak tolong untuk yang sini saya silau yang sini dalam tulisan. Okey, jelas. Boleh. Okey ya? Okey. Boleh? Alright. Topik perkongsian Syarul adalah pertama tentang revolusi kesihatan. Bagaimana dengan revolusi kesihatan hari ini kita boleh menjana peluang perniagaan, kita boleh menjadi usahawan. Itu topik perkongsian. Okey. Tentang revolusi kesihatan, Syarul akan bercerita tentang sejarah. Sejarah bagaimana revolusi ini bermula. Revolusi ini bermula tahun 1920. Ini sejarah. Penjumpaan 1920 ni baru dibuat kajian, tapi jumpanya tahun 1998. Okey. Sebelum Syarul bercerita tentang peluang perniagaan, okey, mari sama-sama kita mengimbau tahun 1900. Tahun 1900 kita digemparkan dengan era penyakit berjangkit. Apabila kita cakap penyakit berjangkit, adalah penyakit disebabkan oleh wabak, seperti taun, malaria, lagi apa? Bos, ni lagi wabak, dibawa oleh wabak. Pada tahun 1900, apabila kita kena penyakit berjangkit, maka kita panik. Dunia, bukan kita, dunia panik. Kerana waktu tu tiada penawar. Apakah medicine, apakah penawar yang kita nak cari apabila kita kena penyakit berjangkit? Dan akhirnya siapa yang kena penyakit berjangkit? Jawapannya tunggu mati, ataupun inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Okey. Bersyukur pada Allah, akhirnya sekumpulan saintis buat kajian telah menjumpa penawar pertama diperkenalkan kepada kita untuk tujuannya supaya kita terhindar daripada era penyakit berjangkit adalah antibiotik ataupun penicillin. Itu adalah penawar pertama yang diperkenalkan pada kita. Sebab itu hari ini kita tak perlu bimbang, tak perlu risau, kerana kita ada penawar untuk penyakit berjangkit. Dan mungkin semua setuju dengan Syarul. Sehingga hari ini kita tetap makan antibiotik, betul?
Sebab kita takkan terlari daripada era penyakit-penyakit. Tetapi hari ini kita tidak lagi menceritakan tentang era penyakit-penyakit. Hari ini kita menceritakan tentang penyakit degeneratif. Okay, pada yang baru, bro, apabila saya bercakap tentang penyakit degeneratif, apa yang bro ingat dalam otak? Terfikir dalam otak? Entah boleh bro? Tak tahu? Zero. Apa yang baru tadi? Adik, bila abang saya cakap dia degeneratif, apa yang you tahu? Apa yang terpandang dalam fikiran you? Tak fikir. Tak fikir langsung. Fikir. Penyakit degeneratif adalah penyakit disebabkan gaya hidup kita. Ingat bila anda keluar daripada dewan ni, kalau anda jumpa orang, anda tanya dia, you tahu tak apa tu penyakit degeneratif? Dia akan pandang anda atas bawah. Sebab itu perkataan baru. Okey? Penyakit degeneratif adalah penyakit gaya hidup, lifestyle. Cara kita makan, cara kita bekerja, cara kita berfikir. Lifestyle lah. Penyakit ini dibuat oleh kita sendiri, menyebabkan, dengar baik-baik disebut, menyebabkan sel tubuh kita mati. Apabila sel tubuh kita mati, tidak dapat dihidupkan kembali, maka kita kena penyakit degeneratif. Clear? Okay. Sepanjang presentasi Syarul akan bercakap tentang degeneratif. Kalau kawan-kawan kita yang baru sampai, mungkin dia terpinga-pinga, apa benda lah Syarul membebel cakap degeneratif. Boleh tak tolong Syarul fahamkan dia? Boleh? Sebab kalau Syarul pergi pada spesifik, semua kita habis. Boleh kan? Salah satu penyakit degeneratif yang paling hebat di dunia adalah ini. Ini sebenarnya adalah statistik kita ambil penduduk dunia. Penyakit jantung adalah ranking nombor 1. Nombor 2 kanser, stroke dan nombor 3 diabetes. Di Malaysia, diabetes nombor 1. Stroke nombor 2, kita balik kanser dan jantung. Okay. Ini sebahagian daripada penyakit degeneratif. Kalau anda ambil flyer di Maksima nanti, banyak. Darah tinggi pun adalah tergolong daripada penyakit degeneratif. Hari ini kita fokuskan pada satu kes, kita ambil diabetes. Sebab orang Malaysia kena diabetes kan? Kita ambil diabetes kan? Contoh apa yang kita tahu? General knowledge. Makan manis-manis kena kencing manis. Betul? Ini general knowledge lah. Makan lemak-lemak kena sakit jantung, banyak kolesterol katanya. Stres, berfikir banyak-banyak kena sakit otak. Ini general knowledge. Persoalan dia, apakah punca sebenar penyakit ini? Apakah punca sebenar penyakit ini? Dan di mana silapnya? Di mana silap? Cuba kita fikir, adakah silap sistem imunisasi badan kita yang apabila kita dilahirkan, kita menerima 7 injection. Tugas pertama 7 injection itu adalah untuk meningkatkan imun pada sistem badan kita, betul? Tetapi kenapa hari ini kita kena penyakit degeneratif? Di mana silap? Bro, antibody kan? Di mana silapnya? Okey, bercakap tentang antibody, lama vitamin kat bawah. Macam-macam syarikat dan sekali menjual vitamin. Farmasi, dari sintetiknya, vitamin yang dibuat di dalam mahal hingga vitamin organik bersepah dekat bawah. Betul? Tetapi kenapa hari ini ranking kencing manis terlalu tinggi? Bagi semua hospital penuh, macam hotel
makanan kita semua manis-manis. Kan, sebab kita selalu senyum. Hingga kita menjadi bangga apabila kita kena penyakit degeneratif. Di luar, apabila kita bercakap tentang kencing manis, mereka menjadi bangga. Kau tahu, aku baru semalam kena potong jari. Aku baru 3 jari. Yang 2 ni InsyaAllah lagi 2 bulan. Mereka menjadi bangga apabila berhidap kencing manis. Itu masuk syarul. Okay? Di mana silapnya? Vitamin macam-macam kita makan. Bercakap tentang ubat, berbagai-bagai ubat kaedah kita gunakan. Tetapi kenapa kita kena penyakit degeneratif? Di mana silapnya, bro? Itu kita kena faham konsep. Okey, merujuk kepada ni, saya nak tanya, adakah anda peka dengan radar tekanan darah anda? Adakah anda membuat pemeriksaan sendiri menggunakan mesin atau pergi berjumpa dengan doktor peribadi anda untuk buat medical check up setiap 6 bulan atau setiap bulan anda cek anda tekanan darah? Ada tak? Jarang, kan? Okay, hari ini saya nak berkongsi ilmu. Sebenarnya kita kena cek tekanan darah kita setiap sebulan supaya kita dapat mengawal lifestyle kita, cara makan kita, supaya kita jangan tergolong daripada orang yang bakal menerima penyakit degeneratif. Okay, sebagai kesimpulannya, jika anda punya reading melebihi 140 ke atas, yang atas tu, distolik anda 89 yang bawah tu melebihi, bermaksud anda sedang berlaku kematian sel di dalam tubuh anda. Di mana? Syarul tak tahu. Kalau kena dekat otak, anda kena stroke. Kalau kena dekat pankreas, anda kena kencing manis. Kalau kena dekat darah, anda kena kanser darah. Itu bermaksud, Maka mulai hari ini, belilah mesin cek darah tinggi. Baru RM89, RM100. Tolong pastikan anda dapat yang hebat. Bila rasa tinggi, tolong tukar gaya hidup. Okay. Formula dia senang je. Ingat, what you eat. Anda, apa yang anda makan. Ingat, tolong exercise. Sekurang-kurangnya selalu saya cakap pada orang yang beragama Islam, banyakkan tahajud, bagus bangun malam, ataupun 100 tapak berjalan. Sweat, exercise. Tolong exercise. Kedua, pemikiran anda kena positif. Selalu saya cakap, dalam badan kita ada 2 sel kanser. Satu sel kanser baik, satu sel kanser jahat. Apabila pikiran kita negatif, sel kanser jahat akan cepat tumbuh daripada sel kanser baik. Biasanya orang yang kena kanser, orang yang selalu memikir yang negatif, yang stres. Sebab itu kalau anda ada rakan-rakan yang kena kanser, tolong jangan beri dia stres, berilah dia happy. Maka fikiran kita harus positif. Okey. Yang ketiga, relax. Mengikut pakar-pakar, dia kata umur kita 40 ke atas, sekurang-kurangnya solid sleep 6 jam. Solid sleep. Tak ada diganggu. Tutup semua lampu, gelap gulita. Tidur betul-betul 6 jam. Kalau orang sebelah ganggu, bagi dia tidur dulu. Gunakanlah kepakaran anda sebagai lelaki. Dan wanita, gunakan kepakaran anda sebagai wanita menghidupkan lelaki. Clear? Solid sleep. Sebab apa? Kalau kita tidur tak cukup, menyebabkan sel kita lebih cepat banyak mati. Dan yang akhir, nutrisi. Hari ini Syarul akan fokus kepada nutrisi. Kerana hebat mana pun kita, kalau gagal antara 4 ini,
kita takkan dapat kesihatan yang optimum. Itu yang dia punya formula. Kalau anda nak sihat betul-betul optimum, tolong jaga formula ini. Okey. Kerana penyakit degeneratif ini dia tak kira tua ataupun muda. Yang terbaru, budak 4 tahun kena kencing manis. Cocok insulin 1 hari 4 kali. Kos insulin seminggu 800. Sekarang Syarul sedang memberi teknologi Senmek kepada dia. Alhamdulillah dah baru 6 kotak, daripada 4 dah jatuh 3. Syarul sedang mengikut perkembangan. Syarul pun terkejut. Mula-mula Syarul ingat 13 tahun, rupanya ada lagi 4 tahun. Sebenarnya apa yang kita bincangkan pada petang ini, tak nak malam lah, malam ni dah habis. Sebenarnya masalah dunia, bukan masalah kita. Masalah kepada saintis-saintis dunia. Mereka mencari penyelesaian bagaimanakah masalah penyakit degeneratif ini dapat diselesaikan. Maka merujuk kepada seorang pakar tentang kajian sel, dia kata tak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia daripada kena penyakit degeneratif. Kita kena cari satu kaedah yang boleh menghidupkan kembali sel tubuh kita yang mati secara semula jadi. Itu je. Dia dah buat kajian dah. Kita jangan fikir-fikir. Maka berpegang kepada kajian beliau. Sebab itu tahun 80-an kita diperkenalkan dengan revolusi herba ataupun teknologi yang menggunakan herba ataupun rawatan alternatif. Kenapa? Kenapa selama 10 tahun kita diperkenalkan dengan revolusi herba? Kerana pakar-pakar perubatan melihat adakah revolusi herba boleh menghidupkan kembali sel tubuh kita yang telah mati. Itu yang sebenarnya tujuannya. Waktu ni lah misai kucing, kacip Fatimah, daun tongkat langit, sampai kucing dah tak ada misai, sampai Fatimah dah tak ada kacip, Haji dah tak tongkat bos. Semua kena makan. Tetapi tahun 80-an kalau anda google dalam internet, tengok sejarah, pengidap penyakit kanser lebih banyak meningkat. Stroke meningkat, jantung meningkat tahun ini. Malaysia, kencing manis meningkat, blockage dekat isu buah pinggang. Buka Google, buat kajian sikit. Akhirnya selepas 10 tahun, tidak ada jurnal perubatan yang mengesahkan revolusi herba boleh menghidupkan kembali sel tubuh yang telah mati. Dan mereka tidak dapat mendokumentasikan. Rupa-rupanya dia hanya memanjang hayat saja. Okey? Tetapi kita tetap makan sebab nutrisi. Sebab dia ada kekuatan nutrisi. Nutrisi lah untuk tenaga, kan? Lepas itu tahun 90-an kita diperkenalkan pula dengan revolusi antioksidan. Okey, saintis kata mungkin antioksidan ni boleh menghidupkan kembali ibu sel tubuh yang telah mati. Mungkin ini akan ada satu teknologi yang boleh menyelamatkan manusia daripada kena penyakit degeneratif. Mungkin. Selama 10 tahun kita diilmuankan, kita dipandaikan tentang apa itu antioksidan dan kita disuruh makan. Tetapi waktu ni lah stroke, kencing manis, darah tinggi, kanser drop lagi tinggi, berlipat ganda. Kenapa? Rupa-rupanya para perubatan pun tidak dapat membuat jurnal perubatan, membuat kajian lah tentang antioksidan ni untuk hidupkan ibu sel. Tak ada. Tak boleh didokumentasikan. Tak boleh ada jurnal perubatan.
Tapi untuk nutrisi bagus, untuk tenaga bagus, untuk kecantikan bagus, epidermis level. Tapi untuk dalam tak ada proven. Maka revolusi terkini, pakar cakap, kalau hari ini kita nak beritahu kepada semua orang, kepada dunia, kita kena ada bukti. Buktinya apa? Kita kena buat kajian terperinci, dan kajian kita kena didokumentasikan, dan perlu ada jurnal perubatan. Baru kita boleh beritahu pada dunia. Dan syukur kepada Allah, kita telah mendapat satu teknologi, yang mana teknologi ini telah dapat kita mendokumentasikan dan telah dapat pengiktirafan daripada pakar-pakar perubatan, malah ada jurnal perubatannya, dibuktikan secara paperwork lah. Okey, iaitu evolusi stem cell atau ibu sel. Okay. Bercakap tentang stem cell, mungkin dalam minda anda, ini dah panjang buat kita, stem cell pun nak cakap. Okey, hari ini Syarul nak berkongsi. Kita kena faham apa itu stem cell. Lepas Syarul terangkan, nanti anda keluar, anda boleh tahu bezanya stem cell yang hari ini Syarul cerita dengan stem cell yang anda dengar di luar. Stem cell, ibu sel ini adalah sel rosak kita. Inilah yang bahaya. Walaupun sedap kita tengok macam coklat di iklannya, inilah yang menyebabkan kita kena penyakit degeneratif. Sebenarnya apabila sel kita rosak, harus diperbaharui. Persoalannya, kenapa hari ini kita ambil satu kes kecil manis? Kenapa apabila pankreas kita tidak dapat mengeluarkan insulin? Kenapa stem cell tidak keluar? Kenapa? Kenapa dia tak repair? Sebab mengikut kajian sains, apabila umur kita 20 tahun, tulang sosong kita ni telah ditutupi oleh sel-sel yang mati, menyebabkan untuk mengeluarkan stem cell tak dapat, tak boleh dikeluarkan. Pertama. Kedua, kita punya antibody, nutrisi yang perlu untuk badan tak cukup. Sebab kita makan makanan tak cukup, piramid makanan tak cukup. Sebab itu dia tak boleh keluar. Itu ikut kajian sains ya. Stem cell pula kita boleh dapat daripada tiga sumber. Satu daripada haiwan, dua daripada tumbuhan. Okey. Biasanya haiwan ni mereka menggunakan kangaroo, kambing pedigree atau kincir. Kita bercakap tentang sel haiwan. Saya nak tanya, kita ambil kes kecil manis. Kecil manis disebabkan apa tuan-tuan dan puan? Pankreas tidak dapat mengeluarkan insulin, betul? Contoh, kita ambil stem cell kangaroo daripada sumber haiwan. Kita ambil daripada tulang dia, kita inject dekat pankreas kita. Rasa-rasa, fikir-fikir, boleh tak ibu sel haiwan tu daripada sumber haiwan membina balik pankreas kita? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Sebab dia haiwan, betul. DNA haiwan tidak match sama dengan DNA manusia, betul? Kalau sama, hari ini kita boleh klon separuh manusia, separuh haiwan, betul? Dan masalah penyakit degeneratif takkan ada. Itu fakta. Okey, kita dah ulang. Stem cell yang bersumberkan daripada haiwan memang tak match dengan kita punya DNA. Selesai. Kita beralih kepada stem cell atau ibu sel daripada tumbuhan. Banyak di luar mengatakan, saya pun jual stem cell. Okay, hari ini kita kupas, sama-sama kita berbincang. Ambil kes kecil manis, sama juga. Syarul ambil stem cell buah apple atau buah manggis, contoh yang banyak kan di pasaran. Inject dekat pankreas seorang pesakit kecil manis, dekat pankreas dia. Bolehkah ibu sel daripada sumber tumbuhan membina balik pankreas
tadi? Tidak. Sebab dia tumbuhan. Simple. Kalau boleh bos, hari ini kita boleh clone pun. Separuh manusia, separuh buah durian. Ejek dekat telinga, buah apple. Besok pagi bangun pagi nampak apple tumbuh. Tak payah boleh apple. Okey? Untuk dalaman tak boleh. Tak ada jenis perubatan pun. Tetapi untuk kecantikan boleh. Epidermis level boleh. Sebab itu produk kecantikan berlambak-lambak di luar. Sebab sumbernya murah. Kita boleh dapat daripada sumber haiwan atau daripada sumber tumbuhan. Berhati-hati bagi wanita yang menggunakan produk kecantikan yang bersumberkan haiwan. Berhati-hati ya. Jangka pendek cantik, jangka panjang lagi teruk daripada anda yang cantik. Tapi tumbuhan okey, gunakan. Sebab dia murah. Epidermis level boleh. Tetapi untuk dalaman tiada proven jenis perubatan, tak ada. Alright? Faham? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada satu sumber lagi yang hebat, paling hebat. Dia boleh luaran, dia boleh dalaman. 2 in 1. Dia pukul habis. Nak cantik pun boleh, nak sihat pun boleh, nak baik pun boleh, nak terhindar daripada penyakit degeneratif pun boleh, kecuali mati. Sumber yang hebat adalah daripada kita sendiri. Dalam tubuh kita ni ada stem cell. Dalam tubuh kita ni kita boleh dapat pada 3 sumber. Satu daripada embryonic stem cell atau stem cell janin. Ini kita tak boleh guna sebab haram di sisi agama Islam. Dan WHO pun tak benarkan, kerana kita terpaksa membunuh satu hayat untuk menyelamatkan hayat yang lain. Tahu tak ini sedang je. Wanita mengandung 11 hari. Kita tak boleh gunakan. Kedua, tali pusat kita sendiri boleh menghasilkan ibu sel yang hebat. Okey? Generasi akan datang, okey. Kita ni tali pusat ada lagi. Yang ada apa? Pusat dan tali pusat. Tak ada. Kalau ada pun bos simpan pun tak boleh guna. Tak kering. Itu yang terbaik kita boleh dapat. Tali pusat Syarul tak boleh ambil ibu sel untuk bagi kat perut. Tak boleh. Tak match. Ini khas untuk kita, special. Okey. Dan yang terakhir yang ada, yang satu-satunya sumber yang ada adalah daripada tulang som-som kita. Itu tadi yang penulis apa hadis Syak pukul 9, saya tunjukkan bagaimana teknik mengambil tulang som-som. Ini yang saya cakap tadi tu. Anda boleh rasa sebelah kiri anda ni. Anda rasa ada lekuk. Inilah itu tempat untuk mendapatkan ibu sel. Inilah yang sepatutnya apabila sel tubuh kita mati, sepatutnya dia keluar. Tapi dia tak keluar. Kenapa? Tadi saya cakap tadi lah. Sebab kita dah gemuk 20 tahun, dah macam-macam kita makan, piramid makanan pun tak cukup, sel mati tu blok, tak bolehlah keluar. Ini sebenar. Itu sebenarnya. Sepatutnya kita kena keluar. Benda ni kena keluar. Okey? Ini khas untuk orang Islam. Kenapa dia hebat? Kenapa dia hebat? Bagi yang pegang agama Islam sebagai rujukan. Kerana ni, bagi orang yang beragama Islam, ada tolong rujuk surah At-Tariq ayat 5, 6, 7, 8. Tolong rujuk surah Al-Araf ayat 7 muka surat 172 tentang kejadian kita. Ini dah satu teknologi yang hebat. Anda boleh rujuk. Bagi yang bukan beragama Islam, anda boleh lihat daripada anda punya kitab. Mesti ada. Sebab setiap agama akan menerangkan bagaimana kejadian ini tubuh ni. Kerana stem cell kita ni, dia mampu membina semua organ dalam tubuh kita. Malah darah kita pun dia mampu membina. Sebab itu seorang pengidap denggi, apabila kita bagi sel-med, platelet dia akan mendadak naik. Sebab dia membina balik platelet. Sebab ibu sel kita ni amat hebat.
Okey, boleh ikut sekarang? Boleh ya? Boleh ikut kan? Setakat ni boleh ya? Yang baru kan? Satu kajian telah dibuat oleh pakar-pakar perubatan dunia. Biasanya pesakit autism, autism ni pesakit yang hanya boleh buat satu perkara ni. Ambil pesakit ini sebagai satu kajian, keluarkan ibu sel daripada tubuh pesakit tersebut, engage kepada bahagian otak dia. Dalam masa 1 tahun, pesakit tersebut normal 100%. Ini kajian. Anda boleh Google di dalam internet diet stem cell autism, Anda baca. Ini kajian yang didokumentasikan. Ini satu. Alright. Dan dia punya data bukan 1, 2, banyak. Yang kedua, seorang pesakit kencing manis dialisis telah menjalani pencucian darah selama 5 tahun, seminggu 3 kali. Ambil ibu sel dia, injek di pankreas dan tisu buah pinggangnya. Selepas setahun berfungsi, pankreas berfungsi sedia kada, tisu buah pinggang yang mengecut berfungsi sedia kada, dan dia dah tak ada lagi dialisis menggunakan mesin. Ini jenis perubatan. Jenis perubatan. Kita bercakap berdasarkan jenis kajian yang telah dibuat. Okey? Dan pakar-pakar perubatan telah mengesahkan bahawa ibu sel kita ini mengandungi NK sel ataupun natural killer cell yang boleh membunuh sel kanser. Telah dibuktikan. Tuan video yang tunjuk mula-mula saya tunjuk sampai datang awal, itu taktik dia. Dia keluar dekat itu, dia pergi dekat sel kanser, dia pas dia punya penawar, sel kanser dia tu mati dengan sendirinya. Ini pun telah dibuat. Dan satu-satunya cara untuk mengeluarkan ibu sel dalam tubuh kita sebelum adanya teknologi sel-mat ni, tepuk secara terpaksa. Itu yang video saya tunjuk tu. Sebab bagi tahu Syarul bagaimana nak menyuci sel mati yang menutupi tulang sumsum kita. Kalau gigi kita gosok boleh boros kan? Tulang supi ni, tulang sumsum ni gosok, macam mana nak gosok? Tak ada. Maka satu-satunya cara untuk keluarkan ibu sel, tepuk. Resiko memang ada. Yang resiko mungkin orang boleh tanggung, tetapi yang ni yang banyak tak tertanggung. Betul? Setuju? Sebab tadi abang tanya berapa kos dia Syarul? Minimum kalau tengok kat sini pun 30,000. Kalau sonsor ni 300 ke 400,000. Bergantung kepada anda punya masalah. Okey. Kalau hari ini Syarul bagi tahu kita ada satu teknologi yang sama. Anda makan, anda dapat nutrisi cukup lengkap, ibarat anda hari ini anda cukup pergi ambil makanan. Yang kedua, anda dapat mengaktifkan kembali ibu sel anda sendiri dengan hanya membelanjakan satu hari RM10. Okey tak? Berbanding dengan ini. Okay. Maka sebab itulah pada tahun 1998 saintis telah menjumpai satu agalia yang dinamakan sebagai sama ikut Syarul Alpha Lisaminomphlos aquae, ataupun AFA, di sebuah tasik climax Oregon, USA. Okey, tasik ini adalah tasik air tawar. Yang mana alge ini satu-satunya alge yang boleh mengeluarkan infus, mengaktifkan kembali
yang mampu menggalakkan penghasilan impusan kita secara semula jadi dan menghasilkan NK sel dari tulang rusuk kita secara semula jadi. Ini satu-satunya. Macam mana rupa dia? Macam ni lah rupa dia. Bagi yang baru, macam ni rupa dia. Boleh Google, tengok dalam internet. Hasil tasik ni berpunca daripada letupan gunung berapi. Bila meletup dia jadi tasik, besar dia 2 atau 3 kali Pulau Pinang. Dia hidup di dasar. Bila bulan 8, 7 bulan 8 dia naik ke atas. Waktu itulah syarikat planet ni ambil. Dan satu-satunya hasil bumi yang mengandungi 4 perkara yang penting. Pertama, satu-satunya hasil bumi yang ada 65 jenis nutrisi yang diperlukan oleh badan kita. Cakap dia Bio C, vitamin C. Cakap apa? Mineral, asid amino. Dia ada. You hanya ambil satu ni, ambil yang ni, dia ada 60 jenis. Ibarat kita makan makanan, piramid makanan tu cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 4 enzim penting yang boleh mengaktifkan kita punya ibu sel. Dia ada PA, itu cakap dia ada picosidin, dia ada polysaccharide, dia ada L-glycan. Itu yang kedua. Dan you tahu tak, teknologi ini hanya 2 company saja yang dibenarkan untuk menggunakan bahan otak ini. Satu untuk pasaran Eropah berbentuk tablet, tetapi satu untuk pasaran Asia Pasifik berbentuk serbuk. Okey? Maka untuk pasaran Asia Pasifik yang dibenarkan untuk menggunakan bahan ini adalah Maxima Resources Malaysia Sdn Bhd. Beri tepukan kepada anda berada dalam Maxima. Maka produk revolusi ini yang bertanggungjawab membawa di dalam seluruh Asia Pasifik adalah CEO kita, Reza Ibrahim. Semua tanya Syarul, Dr. Reza ni doktor medical ke? Okay, Dr. Reza background dia adalah PhD dalam bidang pathologis. Kajian tentang darah, DNA manusia. Pemegang ijazah utama degree dalam bidang biologi tentang saraf manusia. Dan beliau background beliau adalah berlatar belakang farmatikal. Sebab itu beliau tahu tentang benda ini. Dan beliau yang bertanggungjawab membawa teknologi ini untuk diperkenalkan di seluruh Asia Pasifik. Dan yang berdiri depan anda ni, yang bercakap ni, Syarul ni, kenapa Syarul yakin dengan produk ni? Sebab Syarul pengidap sleep disc selama 8 tahun. Sleep disc adalah disc anda. Kalau anda tahu sleep disc ada Google Syarul punya M5 tergelincir daripada dia punya landasan. Dan Syarul punya urat tu tak keluar. Untuk memulihkan Syarul kena membelanjakan 40,000 untuk buat tembok tulang sumsum. Tapi Syarul tak mampu, duit tak. Sebab itu Syarul makan vitamin. Syarul gunakan revolusi herba, Syarul gunakan revolusi antioksidan plus dengan vitamin dengan ubat selama 8 tahun. Sebab itu Syarul faham bagaimana kekuatannya produk ini. Dan apabila Syarul ambil produk ini, terbukti berkesan pada Syarul. Sebab itu Syarul mengambil keputusan untuk menjalankan perniagaan ini secara sepenuh masa dan menjadikannya kerana terjadi pada kita. So kepada anda, bila anda minum, anda sendiri rasa bahawa anda akan yang ada keyakinan. Okey? Dan satu-satunya produk yang berbentuk serbuk yang ada 3 kombinasi. Satu, dia ada AFA. Untuk mendapat 1 gram AFA, Dr. Reza ambil 5 kilogram AFA, dikompres jadi 1 kilogram. Dari 1 kilogram diambil jadi 1 gram yang dimasukkan dalam kita punya 1 cc. Bermaksud kekuatan kita 1 gram bersamaan dengan 5 kilogram. Sebab itu dalam masa 1 jam, apabila kita minum, dia akan pergi kat tulang sumsum kita. Dia akan mengeluarkan 3 ke 4 juta ibu sel daripada
kita pergi ke otak dan terus merepair atau memulihkan balik sel-sel kita yang mati, menghidupkan kembali. Itu maksud dia. Kekuatan dia 1 jam. Sebab itu orang tanya dengan Syarul, kalau saya kena kencing manis, berapa secik saya perlu makan, bergantung berapa trilion sel yang mati. 1 secik, you ingat formula ya, 3 ke 4 juta. Kalau 1 trilion, kali ya. Berapa nak makan, selagi boleh makan, dia tak ada apa-apa. Lebih-lebih buang air besar je lah. Dan di dalam DNA itu sendiri, orang tanya Syarul, adakah produk Selmed ni untuk orang sakit saja? Bukan. Orang sihat lebih perlu daripada orang sakit. Kerana apa? Kita perlu nutrisi yang lengkap setiap hari supaya kita tak kena penyakit degeneratif. Itu sebenarnya. Orang sakit amat memerlukan. Orang yang sihat sekurang-kurangnya anda perlu AFA sekurang-kurangnya 1.5 gram sehari. Kalau orang kata dengan Syarul, alamak Syarul RM10, kalau 30 hari RM300. Okey, never mind. Boleh tak you ambil 1 secik 2 hari 1 kali? Sekurangnya setiap 2 hari you dapat sel baru. Baru RM140. Okey. Takkan RM140 pun you tak nak selamatkan tubuh you daripada kena penyakit degeneratif. Kalau macam tu, tak apa, tak payah makan, biarlah you sakit. Tak payah cakap, tak suruh cakap senang. Kan? Syarul, tak boleh buat lagi ke? Macam mana nak buat, dan macam tu teknologi dia. Ikan di laut, percuma tak? Tapi kenapa kita kena beli kat pasar? Nelayan. Sama juga dari teknologi, kita membayar teknologi. Okey. Dan satu-satunya produk yang ada oligosaccharide. 1 gram oligosaccharide. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak apa untuk oligosaccharide? Oligosaccharide adalah prebiotik, makanan untuk bakteria baik untuk usus kita. Banyak-banyak kanser yang sukar untuk dirawat adalah kanser usus. Kenapa? Sebab usus kita ini bekerja 24 jam. Bayangkanlah kalau usus anda kena kanser di tebuk, macam mana nak baik? 24 jam dia bekerja. Maka untuk memastikan usus anda tak sakit, tak kena kanser, tolong makan prebiotik supaya dia cukup. Maka kita dah ada oligosaccharide. Dan kita ada buah peach lah, satu-satunya buah yang hebat yang boleh hilangkan kepahitan dan kehanyukan AFA. Maka formula inilah yang direka khas, dicipta khas oleh Dr. Rizal bin Ibrahim. Beri tepukan pada Rizal. Maka ini adalah satu teknologi, dan satu-satunya produk berbentuk serbuk yang boleh larut dalam air sejuk. Pantang dia ada. Jangan minum air panas. Sebab kalau anda minum air panas, nutrien dia hilang. Minum air sejuk, letak air batu pun tak apa. Itu pantang pertama. Pantang kedua, jangan letak Selmed dalam peti ais. Letak di suhu bilik biasa. Okey? Dan kalau boleh, satu gelas air letak separuh saja. 1 secik Selmed. Itu sukatan dia. Setengah gelas air, 1 secik Selmed. Dan amalkan minum waktu anda tidur atau perut anda kosong. Cantik. Kecuali bagi mereka yang ada gastrik, pastikan jangan perut kosong. Takut nanti sebab dia ada oligosaccharide. Amin. Pastikan itu saja. Itu dah selesai, itu je. Amalkan 1 jam sebelum tidur, ataupun bangun pagi sebelum sarapan. Clear. Itu saja. So bagi mereka yang ada masalah kesihatan yang kronik, okey, tambahkan saja. Ubat doktor jangan berhenti. Sebab kita tak tahu, kemungkinan ada bakteria infection ke yang lain, kita tak tahu. Kalau ambil ubat doktor, 2 jam selepas ambil ubat doktor baru ambil Selmed, ataupun 2 jam sebelum ambil ubat doktor baru ambil Selmed. Itu saja tekniknya. Okey? Ini dari tahu kita tadi. Semua dah ada tau. Apalah ada RM10 kalau kita dapat semua vitamin yang diperlukan oleh badan.
payah nak makan 5, 6, 7 pil vitamin. Dah ada dah. Ini bukan kita cakap, dalam AFA sendiri dah ada dah. RM10 kita pun belanjakan cukup untuk satu hari kita punya nutrition. Dan ini adalah yang penting, bahan yang penting yang ada dalam segmen yang tiada di mana-mana produk di luar, hanya diwujudkan dalam AFA tadi. Dah ada benda. Inilah kekuatan medical dia. Tadi kekuatan nutrisi, inilah kekuatan medical yang menggantikan teknologi mengeluarkan ibu sel secara paksa. Inilah dia benda. Tuan-tuan takkan dapat di mana-mana. Inilah kekuatan. Sebab itu kita dikenali sebagai nutraceutical, gabungan lengkap nutrisi yang diperlukan oleh badan dan gabungan perubatan yang diperlukan oleh tubuh supaya kita terhindar daripada kena penyakit degeneratif. Kekuatan medikal tidak dapat dijalankan jika nutrisi badan kita tak cukup. Dia masih ada dua. Nutrisi kena lengkap, baru dia boleh bertindak. Sebab itu ini satu teknologi. Bila anda makan satu saja, sebab itu dia boleh menjaga 3 ke 4 juta dalam 1 jam. Sebab kombinasi formula tadi. Okey, boleh korang? Right. Apa yang saya bercakap dengan anda ini adalah berdasarkan jurnal perubatan. Pakar-pakar perubatan telah membuat kajian mengatakan bahawa AFA boleh meningkatkan immune system dan boleh mengaktifkan balik ibu sel daripada tulang susu kita. Ini bukan cakap atas convincing power ataupun bercakap untuk memukau anda. Kita bercakap atas fakta. Anda boleh Google, bukan 1-2 jurnal dia, beratus beribu. Type je dalam internet, Google Afalizamenam plus apa stroke immune atau stroke diabetes. Peluang kajian dia, bagaimana AFA itu membantu. Tapi type penuh, jangan type AFA. Kalau anda type AFA, keluar bola. Type penuh Afalizamenam plus apa. Okey. Satu lagi, bercakap tentang kanser. Orang takut kena kanser. Kanser, jurnal perubatan telah mengatakan bahawa NK sel boleh membunuh sel kanser. Tu dia. Ini bukan kita yang cakap, pakar perubatan yang cakap. Maksud kalau kita amalkan selnya, insya-Allah kita takkan kena kanser. Insya-Allah. Apalah ada RM10 untuk mengelakkan kalau kena kanser. Okey, kalau mereka yang nak kemo, habiskan kemo. Lepas kemo, cepat-cepat ambil selnya, supaya pertumbuhan sel kanser yang baik itu lebih cepat daripada yang sel kanser yang jahat. Kalau dia ambil kemo stage 1, habiskan stage 1, cepat-cepat ambil selnya. Bila normal, dia cek dari doktor takkan teruskan untuk kemo stage 2 sebab sel kanser dia dah mati. Sebab itu bagi mereka yang kena kanser, tak ada choice Ini pengalaman Syarul selama setahun. Tak ada pilihan. Apabila anda berhadapan dengan orang yang kena kanser, pertama, cakap dia ubat doktor jangan berhenti. Kedua, tak ada pilihan. 2 pagi, 2 petang, 2 malam. 2 secik pagi, 2 secik petang, 2 secik malam. No choice. Tak kira umur. Kalau budak kecil masuk dia umur berapa? No choice. 6 ikut pengalaman Syarul. Kalau Syarul bagi 4, lambat. Syarul bagi 6. Because satu Syarul tengok calculation 3 ke 4 juta, Syarul ambil 3 juta. 3, 6, 9, 12. Dia perlukan 12. 3, 6, 9, 12 kali 24 juta. Itu bagi push tadi. 4. Okey, kidney. Okey, kalau dah cuci buah pinggang, sebab kenapa Syarul bagi tahu? Okey, Syarul ada pengalaman tentang leukemia. Kakak Syarul sendiri, dia leukemia sehingga doktor pertama nak kemo. Mengambil kepada teknologi ini kes tahun lepas
Selalu tanya Dr. Rizal, Dr. Rizal kata bagi push down, selalu bagi dia push down. Alhamdulillah, selepas 10 kotak virus kanser dia down, mati, tak jadi kemo. Itu satu part. Kakak seorang-seorang pula nak kena failure dia punya buah pinggang, nak kena cuci, dia ada kencing manis. Okey, apa yang selalu assignment kan, selepas dia cuci, dia boleh cuci buah pinggang lagi dah. Selalu bagi 4, tak jadi cuci. Kawan selalu sendiri cuci buah pinggang seminggu sekali. Selalu bagi dia lepas cuci buah pinggang 2 pagi 2 petang. Alhamdulillah dah baik sekarang. Kawan lagi seorang 3 tahun cuci buah pinggang seminggu 3 kali. Sekarang 3 sekali je. Teknik senang je. Lepas cuci buah pinggang 2 pagi 2 malam. Besok tak payah makan. Lusa dia cuci buah pinggang, waktu darah dia kuat tu 2 pagi 2 malam. Tu teknik dia. Jangan bagi dia makan besok tu makan, tak boleh sebab besok dia nak cuci buah pinggang. Apa duit dia? Tapi kalau anda nak duit banyak, dia duit banyak tak kisahlah. Tapi no point. Waktu darah dia nak kuat tu ada bagi. Itu teknik dia. Okey? Cancer no choice. 6. Pengalaman lah. Ini pada pengalaman. Okey? Ini dia. Ini kisah cancer. Banyak pengalaman. Sebab tu pengalaman itu mengajar kita. Okay? Alhamdulillah kita dah dapat sijil halal daripada USA. Okey. Sijil halal ini bertujuan untuk kita memasarkan barangan servis di luar Malaysia. Di dalam Malaysia dan di luar. Sebab kita dapat sijil halal bertahap dunia. Bertahap dunia. Dan ADM juga telah mengesahkan bahawa setiap secik yang kita keluarkan tiada kita letak apa-apa dadah ataupun stereot. Sebab itu kalau anda lihat di belakang segmen di secik setiap secik ada batch number, betul? Ada batch number kan? Itu adalah kawalan sebenarnya. Sehingga ending pengguna pun kita buat kawalan. Jadi jangan risau. Okey? Untuk dalam Malaysia, kita apply juga sijil halal untuk Malaysia. Jadi tak risau lah. Halalan toiban. Okay? Dan ini yang selalu tekankan. Saya telah dipatentkan, telah mendapat kelulusan sehingga 2023. Tiada mana-mana company yang boleh meniru formula kita yang sama dan menggunakan jenama Cellnet dalam masa 10 tahun. Bermaksud, kalau anda lihat peluang ini jauh, ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya atau menjadi seorang jutawan, inilah masa ini. Kerana kita tiada pesaing. Anda nak dapatkan Cellnet, tak ada tempat lain. Anda kena datang kepada Maxima. 10 tahun. Selagi teknologi ini tiada syarikat lain yang boleh beat, boleh lawan, selagi itu kita pegang teknologi ini. Ini kepulang kepada anda berapa besar upaya yang anda nak buat. That's all. Kita dipatentkan. Walaupun anda ada duit berjuta, berbilion pun, anda nak pergi tasik planet, nak minta, dia takkan bagi. Kerana telah dipatentkan. Ambillah peluang. Singapura, kerajaan Singapura, pharmaceutical Singapura minta produk ini dimasukkan. Anda boleh pasarkan produk ini tanpa halangan. Fresh market Indonesia pun minta fresh market. Boleh pasarkan tanpa halangan. Okay? Testimoni. Kes yang pertama, Dr. Riza, liver cancer, tahap 4, stroke, koma 47 hari, cure, baik selepas 6 bulan. Okay? 6 secik, no excuse. Ajal belum sampai. Okay? Segmen kita ni ada 3 kelemahan. 1, anda jangan bagi kalau orang tu dah sampai ajal. Lapik-lapik, dia tengah nasak, kau bagi. Cakap dengan punya anak, mesti boleh hidup balik. Itu kuasa Allah. Selagi ajal belum sampai, lapik-lapik, kita mesti, okey? Pertama. Kedua, lahir cacat. Lahir memang cacat, tak boleh baik. Itu pun kuasa Allah. Tetapi lahir sempurna, demam, panas, lumpuh, boleh. Lahir sempurna, normal, otak semua okey,
lahir bukan cacat, boleh. Mungkin ada pembinaan saraf dia tak sempurna, boleh. Yang ketiga, genetik. Pembawa ada dua. Kalau kata ibu sel induk dia memang tak ada, dia kecacatan tekal lah. Tetapi ada, tetapi tidak berfungsi, ini dinamakan minor, boleh. Sebab selalu test pada soal testnya, dia bukan major, dia minor, boleh. 3 perkara. Lain tu insya-Allah. Tapi kalau tulang bersambung tak boleh lah. Kalau potong persis. kalau dah potong mesti tak boleh. Kalau dia patah, okey, yang asal belum dikeluarkan boleh. Dia bina balik. Jadi yang asal jangan dibuang. Ini pengalaman. Ini bagi yang sakit. Yang sihat kita kena makan sebelum sakit. Okey? Ini saya tunjukkan testimoni orang sakit sebab nak tunjukkan yang sihat macam mana. Cuma yang boleh saya tunjukkan pengalaman kepada anak Syarul lah. Anak Syarul dia hafal Al-Quran. Alhamdulillah dia boleh menghafal Al-Quran lebih hebat daripada yang sepatutnya. Cikgunya suruh hafal 5 juz, 3 juz, dia boleh hafal 6 juz dalam masa 10 bulan. Nah, itu dari segi penghafalan. Yang sihat lah. Yang sakit boleh tunjuk. Stroke 200 bacaan darah tinggi hingga pingsan. 2 kotak kat mana? 2 kotak, nombor balik, lokes clear balik. Ini proven. Sebab itu Syarul memang terfikirkan gambar ni. Moral of the story, setiap anda yang sihat hari ini, tolong 3 kali bawa satu secet dalam poket standby. Jika anda tengah makan-makan, anda rasa macam pening kepala, anda rasa macam darah anda naik ke atas, cepat-cepat minta air sejuk, bantu minum. Sebab takut darah anda pekat. Kalau darah anda pekat, tak mengalir oksigen ke otak anda kena stroke. Lambat anda bawa pergi hospital, doktor tak engage ubat untuk cairkan darah anda, itu yang anda mengerok tu. Lagi lama, lagi terus susah nak baik. Sebab itu selmet penyelongan memastikan darah anda tak cair waktu anda nak buat rawatan. Itu selalu belajar satu perkara tentang slide ni. Bawa kat poket, simpan. Kanser tahap 1, clear. Tak sampai 20 tahun. Ini 3 tahun dialisis, cuci buah pinggang seminggu 3 kali, 6 bulan, clear. Teknik macam saya cakap tadi. Baik, teknik tadi ya. Okey. Oh, sorry. Dapat. Okey. Kes bawa 14 hari. Okey. Ini pun assignment Dr. Rizal bagi 4 saja. Okey. Apa yang saya nak tunjuk? Di dalam kita tak boleh tunjuk. Di luar. Ikut logik akal. Kalau kita dah doktor dah lapar dah gigi, kalau baik sekalipun lekuk tak? Boleh buat gayung kan? Anda lihat, kalau di luar dia boleh membina balik tisu kita ni, isi kita ni cantik, yang tak naik, yang dah kena potong, tak mustahil pankreas kita yang rosak tu dibina balik. Betul? Buat tisu buah pinggang rosak, tak mustahil. Ini kenyataan. Kita nak tunjukkan gambar. The moral of gambar yang Tuhan tunjuk supaya kita lihat bagaimana berlaku yang di luar sama berlaku yang di dalam. Kalau orang kata titik manis dan hitam tak jaga, membusuk potongan, kita dah ada benar. Minum je. Kalau kes ni, 1 malam 1 pagi, clear. Kalau tak sempat lagi, 1 malam tu ambil air setengah, pancur tu 2 saja. Biar dia dapat sel tu lagi. Kalau pagi-pagi besok malas nak minum kan, buat. Pakcik ni saya datang, gula dia bawah daripada 5. Hyper. Saya ambil 2 saja, letak air Zam-Zam. Lepas 4 jam sedar balik, naik paras gula dia 7 ke 8. Tak sempat nak salin seluar. Kalau itu hari ni air Zam-Zam air terbaik. Air terbaik memang best ni. Ibu pada doktor yang nak dipotong ni, tengok clear. Okay. Enzima ada penyakit yang suka dilawat. Kalau kena air lagi masalah. Tetapi kita lagi penyelesaian.
enzima. Satu kes 3 tahun mak ada macam-macam merata berubat sampai jumpa homo, dukun. Doktor memang macam lah. Akhirnya 8 sencik Selmek je clear. Budak memang cepat 8 sencik saja dia. Habis kotak. Tak habis kotak. Tanya nama dia berapa ribu. Kalau dia selalu dah dekat 10,000 dia. Sayangkan anak. Respon 24 jam. Ini ramai lah patient. Banyak kaya selalu alhamdulillah lah. So kata, selalu advice, ambil 2 sencik bersama dengan air sejuk atau air biasa. Waktu you rehat jangan bekerja. Kalau tidak, jatuh peluang. Okey. Ya, lepas 1 jam 2 jam dia akan mula bertindak. Sehari esok. Elektrik, budak 1 sencik, budak suka dengan air sejuk. Minum makan betul, boleh. Budak cepat. Kunis muka anak buah 2 kali injection. Sekali injek kena 3,600 1,200, tak baik. Doktor bagi krim, bagi antibiotik, tak jalan. Dia balik rumah, dia ambil 4 sencik, dia bancung sekali. 2 hari punya kerja. Hari yang ketiga, tak pensan. Cuma dia kata haus dia pakcik dia. Ni budaknya. Sebab dia tak tahan. Sikit kita test kepada budak yang tiada imun sistem, tiada daya melawan penyakit, setahun clear. Ini kes satu sencik je, PPM kes satu sencik je kita bagi tiap-tiap hari tanpa putus lah. Clear. Ketumbuhan kecut. Ketumbuhan dia kecut. Ini banyak selalu test pada yang kena private. Kalau dah besar, tolong operation kalau dah besar. Kalau belum besar lagi boleh. Thyroid, kanser payudara alhamdulillah. Di tahap yang bukan critical. Ada satu kes dah tengok dah kanser payudara dia, tapi panjang umur alhamdulillah. Dia ambil 4 doktor, dia ambil Selmek, baik. Tapi selalu bagi 6. Ketumbuhan 2 atau 3. Psoriasis, kayap. Paling teruk lagi, yang paling hebat kayap ni adalah kayap urat besi. Urat besi ni biasa dia akan attack dekat kita punya kelangkang ni dengan dekat betis. Dia lari kita COVID, lari dia berdarah, lari sedap. Lari sedap. Kawan Syarul daripada Sabah, dia duduk kat Shah Alam. Dia dah kena urat besi ni 10 tahun. Dan merata dia jadi ubat. Akhir sekali, selepas dia makan 10 kotak, 1 hari 2 sencik je, kering, bersih, baik. Itu urat besi. So baru suruh urat, rupanya darah dia. Okay? Setakat campak, cap-cap suih, tak ada masalah. Campak dia apa? Dia gata, tak ada masalah. Jerawat tu pasal jerawat tak ada hal, sebab dia beda balik. Ini kesan daripada contact lines. Saya dibarangkan kurang daripada 4 kotak. Clear. Ini best. Sedangkan kita ni dah bayar RM3,000 masuk kajian injection, bertahan 2 tahun jadi balik. Sebelum kita recommend dengan Selmek, dia explain. Selepas 2 kotak, dia kata kotak yang pertama dia makan 1 hari 2 sencik, ya Allah sakit, dia kata sampai tak boleh angkat kaki. Dia punya healing disease, kisah penyembuhan. Selepas tu, lepas ambil 2 kotak, dah boleh naik tangga dah, dah boleh berlari dah. So dia pergi x-ray balik, clear. Dia timbul balik, dia punya kris. Ya, clear. Okey. Batu karang, lepas 8 sencik dia makan, berdarah keluar masa pembuangan air kecil. Okey. Tetapi Syarul tanya pada Dr. Rizal, dia kata terbaik ambil cukup apple, ambil selagi 1 sel capture, bancur dengan air separuh gelas, ambil 2 sencik Selmek campur sekali. Amalkan 4 hari atau 5 hari, dia akan pecah dan bersih dia keluar. Ini banyak Syarul daripada pengalaman Syarul, ramai yang dah buat laser, dah buat operation, tapi batu karang masih ada lagi kan. Bila kita buat kaedah ni, bersih.
cuka apple. You cari cuka apple. Apple cider tu dekat kedai dia jual. Okey. Komersial dia jual. Ambil setengah sudu kecil. Bancurkan air separuh gelas, ambil sandak 2 secik. Amalkan, teruskan dalam masa 4 atau 5 hari. Dia akan bersih. Okey? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, penyakit degeneratif adalah disebabkan kematian sel. Untuk mengelakkan kita yang sehat ni, anda tak ada pilihan. Anda kena makan Salmet. Sebab satu-satunya produk yang ada AFA dan ada oligosaccharide. Anda tak ada pilihan. Sebab apa? Kenapa? Untuk mengelak kita kena penyakit degeneratif, kita kena ambil 1.5 gram. Satu secik kita tu kompres daripada 5 kg. Bermaksud kalau anda sehat, 2 hari 1 pun dah cukup. Kalau anda sehat. Tapi kalau anda sakit, hari-hari tak. Kenapa cara ambil gambar ni? Ini bukan sekadar gambar, tuan-tuan dan puan-puan, ada sejarah dia. Ini seorang cikgu di sekolah Pelabuhan Kelang. Syarul dapat produk ni bulan 3 tahun lepas. Syarul pernah berjumpa dengan dia. Waktu tu dia kena tyrod kecil dia. Syarul bercerita tentang teknologi ni, tetapi dia tak percaya. Dia masih lagi mengamalkan ubat-ubatan. Tahun ni, bulan 3, Syarul jumpa dia balik. Selepas mendapat berita pada kawan mengatakan dia tengah kena. Pergi ni. Doktor tidak boleh buat operation kerana bacterial infection dah sampai dekat saraf jantung ni. Nak mencuba, kalau cakap dengan keluarga ni, kita cuba. Dengan kuasa Allah, kalau panjang umur, dia hidup dah. Dia sempat minum 2 secik dia, meninggal. Apa yang basic yang saya nak sampaikan? Hari ini anda dengar Syarul cakap, kenapa Syarul bersungguh-sungguh? Tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah spend RM10 satu hari untuk diri sendiri supaya jangan kena penyakit degeneratif. Mungkin benda ni anda rasa macam biasa, tetapi bila anda kena, duit dalam hidup manusia ada 3 dia nak. Satu, kesihatan optimum, betul? Kedua, kebebasan kewangan, betul? Ketiga, kebebasan masa, kan? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sayang dia. Ini kes dia. Syarul minta keluarga dia, boleh tak Syarul gunakan slide arwah ni untuk menjedarkan manusia dekat seluruh dunia ni? Diizinkan. Sebab itu Syarul tunjuk kan. Dan Syarul tunjuk kepada doktor yang merawat dia. Syarul tanya betul-betul, sebenarnya sel mati ni makanan siapa? Dia kata sel mati sebenarnya Syarul adalah makanan ulat. Luar bolehlah kita nampak, dalam. Sebab itu bila anda kena kanser payudara, kenapa bernanam? Kenapa berulat? Pankreas anda tak nampak. Hempedu, hati, dalam diri kita lagi banyak ulat, betul? Sebab itu kita dah ada penawar. Bukan saya hari ini jual produk. Hari ini Syarul bagi tahu kita ada satu teknologi untuk mengelak diri kita daripada kena penyakit degeneratif. Disebabkan kita yang buat sendiri. Makan semua nak sedap. Kita tak terhindar daripada gula, garam dan ajinomoto. Itulah konsum kepada kematian sel. Anda bancur ajinomoto, siram dekat rumput, mati rumput kan. Bancur garam, siram dekat pokok, mati pokok. Bancur gula, siram dekat pokok, gula pun mati kena kencing manis. Apa tu, pokok pun mati kena kencing manis. Ini kan kita. Logik dia. Sebab itu hari ini Syarul bersusun cari mana. Tolong. Kerana apa? Hari ini hukum alam mengatakan tubuh kita akan mati, selnya akan mati, dan kita pun akan mati. Kita mati sempurna atau tak sempurna, itu saja yang kita kena jaga. Hanya 40 trilion sel yang kita kena jaga. Beritahu Syarul, adakah hari ini anda telah cukup makan piramid pemakanan? Syarul sendiri pun tak cukup. Sebab itu kita tiada pilihan.
ringgit untuk kita menjaga tubuh kita. Okey? Jelas? Okey? Maka evolusi ini akan menggantikan teknologi yang lain. Okey, kita take file. Lepas ni Syarul akan buat cerita tentang buat duit pula. Okey, kalau anda nak buang air ke, kalau anda nak beli barang ke, boleh. Siapa yang tahu tentang marketing plan, boleh tunggu. Okey, bagi Syarul lagi setengah jam. Syarul akan kupas tentang plan pemasaran. Kita take file. Autism. Tidak ada mundur. Tidak mundur. Tidur. Santai. Kes kawan Syarul tu satu tak habis dah. Daripada kelakuan yang biasa menjadi orang biasa. Buat apa? Dia dah mula nak bercakap.
saya dah kamu kakak. Mana ada buta merah? Macam dia masih berjalan je. Off je. Nanti dia kau tu sih. Sure. Okey. Siapa nak tahu kita ni? Dah habis belum? Kalau tak ada nak tahu kita habislah. Siapa